Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil 'aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa in yasbiru fan-naru mathwan lahum wa in yasta'tibu fama hum minal mu'tabin. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, meskipun mereka bersabar atas azab mereka neraka, maka nerakalah tempat tinggal mereka. Dan jika mereka minta belas kasihan daripada Allah, maka mereka itu tidak termasuk orang yang layak dikasihi. Surah Al-Fussilat ayat 24. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, di dalam satu hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim melalui jalur sanad daripada Abu Sa'id Al-Khudri dan Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: ma yusibul muslima min nasib wala wasbin wala hammin wala hazanin wala adhan wala ghammin hatta ash-shawkati yushakuha illa kaffara Allah biha min khatayahu. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni ada dua sanad dia. Ni ada dua jalur sanad. Pertama daripada Sa'id Al-Khudri, yang kedua Abu Hurairah. Benda ni biasa dalam ilmu hadis. Ya, kerana apa? Kerana Nabi kadang-kadang bukan cakap kepada seorang sahabat saya. Kadang-kadang Nabi bersabda, maka ada beberapa orang sahabat Nabi yang ingat hadis tersebut, lalu dia meriwayatkan kepada perawi-perawi yang lain. Hadis ni datang daripada dua jalan sanad. Pertama Abi Sa'id Al-Khudri, yang kedua Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ma yusibul muslim, tidak ada sesuatu yang menimpa seseorang Islam itu, sama ada min nasabin, sama ada kepenatan, sama ada wala ghasbin ataupun kesakitan, wala hamin ataupun kesusahan memikirkan perkara yang akan datang, bahkan wala hazanin ataupun kedukaan, wala ghammin ataupun satu penyakit yang datang kepadanya, hatta asyawkati yushakiha ataupun kesusahan mengingatkan apa yang telah berlaku, sehingga kan tertikaman duri yang mencucuk kepada diri orang mukmin, yakni orang muslim. Maknanya apa? Nabi nak bagi tahu kepada kita bahawa orang Islam, orang mukmin, apabila kena beberapa perkara yang Nabi sebut ni, pertama iaitu kepenatan. Dia penat. Penat ni sampai letih tubuh badan dia. Ya, yang pertama. Yang kedua, sakit. Ada orang mukmin, tuan-tuan, kita tengok dia orang soleh. Kehidupan hidup dia baik. Hubungan dia dengan manusia baik. Tapi Allah uji dia dengan kesakitan. Ya. Dan juga orang mukmin ini Allah uji dia dengan kedukaan, duka. Rasa gelisah hati dia. Gelisah itu bukan disebabkan dosanya, tapi gelisah itu, kedukaan itu disebabkan ujian-ujian yang Allah berikan kepada dia. Itu maksudnya. Ya.
wala adha, ataupun sesuatu yang menyakiti dia. Ya, sama ada kawan dia, kita tengok dia baik dah, hubungan dengan Allah baik dah, tapi ada juga orang yang dengki, hasad ini menyakiti kehidupan dia. Ya, ini Nabi sebut, sehingga kan hatta asyaukati yushakuha, sehingga kan tikaman duri yang cucuk dekat tubuh badan dia. Kita jalan-jalan, tiba-tiba terpijak duri. Nah, walaupun benda tu kecil ya. Ni Nabi kata apa? Illa kaffarallahu biha min khatayahu. Maka Allah akan menghapuskan dosanya sebab dihapuskan dengan sebab sebahagian daripada dosa-dosanya. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah, apa pengenyar ringkas daripada hadis ini? Yang pertama, betapa luasnya rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Walaupun terpijak duri, orang mukmin dia sabar, dia redha di atas ketentuan yang Allah tetapkan, Allah ampun dosa. Melainkan dia tak sabar, melainkan dia tidak menerima takdir daripada Allah, itu masalah. Hadis ni tuan-tuan, bila Allah bagi ujian kat dia, dia sabar, dia terima. Termasuk hadis ni, illa kaffarallahu biha min khataya, Allah akan ampun dosa dia. Pertama. Yang kedua tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, apa pengejar ringkas dia? Kita tengok dalam konteks kita pada hari ini. Ya, saat-saat kita dengar ada orang meninggal dunia, saat-saat kita dengar dengan COVID-19 lagi, tiba-tiba mai pula virus baru ni. Dengar kata lagi dahsyat daripada sebelum ni. Betul tak tuan-tuan? Lagi dahsyat. Kita pun dengar pun takut. Dan benda ni bukan kita nampak dengan mata kepala kita. Kalau kita nampak dengan mata kita boleh tepis. Ini masalah dan kita tak nampak. Ya, dan Allah uji dengan penyakit ini sehingga akan menemui ajalnya. Dan hari ini juga kita dengar sehari dua ni tuan-tuan sekalian, dengan apa Allah beri hujan banjir. Dan seperti mana yang kita tahu bahawa tempat tu tuan-tuan sekalian, tak pernah orang terfikir mengatakan bahawa tempat tu akan datang banjir, ya. Tak pernah tuan-tuan sekalian, dengan tidak ada persiapan, tiba-tiba banjir dah. Sampai ada mengatakan bahawa 12 jam duduk di atas bumbung, nak makan pun tak ada dah. Sikbit maidin dia isytiharkan apa halal, tak apalah. Mudah-mudahan Allah rahmati, Allah berkati perniagaan dia, amin insya-Allah. Ya. Dan Allah uji. Main pula dalam sehari dua pula kita dapat maklumat, ya, ada ribut nak main ke belah utara ni. Bila buat kajian tengok dia tukar pergi ke belah selatan pula, kan. Kita main satu. Bila kita fikir tuan-tuan sekalian, bahawa bila kita memahami hadis ini tuan-tuan sekalian, kita tahu bahawa kalau kena ujian itu kepada kita, kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita, kita faham bahawa illa kaffarallahu biha min khataya, Allah nak ampun dosa kita, ataupun Allah nak angkat darjat kita. Tetapi kalau sebaliknya, iaitu mereka yang jauh daripada Allah, melakukan dosa dan maksiat kepada Allah, perkara ini adalah satu azab kepada mereka. Ya, sebab tu tuan-tuan sekalian, jaga hati-hati. Jangan kita cepat bila kita kata Selangor kena, contohnya tuan-tuan, kita kata sudahlah Selangor ramai yang tak sembahyang. Amboi, orang Kedah ni ada semua sembahyang. Jangan. Kita faham hadis ini tuan-tuan, kita bagi tahu bahawa orang mukmin yang berada di sana, Allah uji di sana, Allah angkat darjat, Allah ampun dosa dia. Dan orang yang tenggelam dengan dosa yang jauh, melakukan perkara yang Allah azab mereka. Itu ucapan yang cermat. Ya, jangan kita pugui sama kata begitu. Sebab tuan-tuan, ada orang soleh-soleh sana, ya, orang kaki tahajud, Quran, kaki mengaji, ulama pun ada, tutup mufti pun duduk sana. Maka muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah, bahkan dalam riwayat Bukhari, Muslim dan riwayat yang lain, ma min muslim yusibuhu adha maradun fama siwahu illa hatta Allah bihi sayyiatihi kama tahuttu asy-syajaratu waraqaha. Hadis sahih muttafaqun alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
tidak ada seorang Islam yang ditimpakan sesuatu yang menyakiti atau penyakit atau lainnya, melainkan Allah gugurkan dengan sebab itu, yakni dosa-dosanya. Allah ampun dosa sebenarnya. Nah, sebagaimana pokok yang menggugurkan daunnya pada musim-musim tertentu. Kita tengok pokok ada main musim terdeluruk, Kedah pun tu kadang-kadang nampak macam Korea. Main satu musim tu dia, tiap orang ambil gambar lagi. Saya nak sebut bahawa gugur daun tu macam dosa tu macam tu lah. Perumpamaan analogi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bagi tahu dalam hadis riwayat Bukhari Muslim ini. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan mukaddimah Bukhari Muslim itu memberi manfaat yang banyak kepada kita. Tuan-tuan sekalian, kita tengok pembacaan kitab kita pada pagi subuh ini, kitab At-Tazkirah karangan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Tuan-tuan sekalian, kita dah bincang berkaitan dengan perbahasan yang lepas, iaitu berkaitan dengan hakikat kematian. Ni kitab ni ada hampir berapa 1,000 lebih ni. Tuan-tuan sekalian ni, jadi banyak ni. Ini semua maklumat cerita tentang kehidupan kita setelah mana kita mati esok. Bagaimana maklumatnya? Apa ilmunya? Yang ni kita kena tengok. Kata Imam Qurtubi rahmatullah alaih, dia datangkan satu kalam ulama, dia mengatakan bahawa tetapi ada perkara yang lebih dahsyat daripada kematian, iaitu mereka ini lalai dalam menghadapi kematian. Kematian itu sakit. Dan kita pernah baca dalam satu hadis yang sahih, Nabi SAW apabila ketika mana saat sakaratul maut, Nabi ambil fihi qadahul ma' thumma yamsah wajhah. Nabi sebelah Nabi itu ada bekas, ada air. Ketika mana saat sakaratul maut Nabi SAW, Nabi celup tangan dan Nabi sapu kat muka Nabi SAW. Aisyah tengok, Aisyah kata, Rasulullah pun sakit, ya, Rasulullah pun sakit saat sakaratul maut. Sakit itu disebabkan li khurujir ruh, bukan disebabkan dosa Nabi, tapi disebabkan malaikat cabut nyawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitulah kesakitannya. Kata ulama, yang lebih malang, yang lebih merisaukan bukan disebabkan hakikat kematian itu. Hakikat kematian itu semua kita akan hadapi. Tetapi yang lebih malang adalah mereka ini lalai di dalam mengingati ataupun menghadapi kematian. Dia lalai. Dia fikir macam tak mati dah. Dia buat satu pekerjaan, satu perkara yang dimurkai oleh Allah. Bila kita ingat, kita tengok, dia ni tak mati ke? Ya, duk merompak orang contohnya, duk mencuri, tipu orang dan sebagainya. Kita fikir, dia ni tak mati ke? Bila kita ingat kita mati, tuan-tuan sekalian, maka perkara itu memberi peringatan. Kita duk buat benda-benda yang tak baik ini, akhirnya kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, berpaling dan hanya sedikit mengingati kematian. Ini kata Qurtubi. Serta mereka meninggalkan amal soleh. Bila dia tak ingat mati, tuan-tuan, maka dia akan buat sikit amal soleh. Dia banyak seronok. Dia banyak lalai dengan dunia. Ya, dan merupakan bekalan setelah kematian. Bahkan ada kematian terdapat pesanan serta pelajaran bagi orang-orang yang berfikir. Orang fikir ni, tuan-tuan, dia tahu bahawa akhirnya umur itu terhad. Kesihatan kita terhad. Hari ini kita sihat, kita boleh datang ke rumah Allah. Esok belum tentu lagi. Hari ini Allah berikan peluang untuk kita hidup, bangun, datang solat subuh berjemaah, duduk pula, tuan-tuan sekalian, untuk dengar tazkirah dan pesanan-pesanan ulama. Esok belum tentu lagi Allah beri izin ini. Sebab tu muslimin mukminin yang dirahmati oleh Imam Qurtubi bagi tahu bahawa orang cerdik ni, tuan-tuan, bila dia tahu bahawa akhirnya umurnya tu akan habis, dia akan buat persiapan untuk menghadapinya. Lalu dia mendatangkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Lau anna al-bahaima ta'lamu min al-mauti ma ta'lamuna ma akalta minha saminan." Ya, yang bermaksud seandainya haiwan, yakni binatang itu, ya, mengetahui mengenai kematian seperti yang kamu semua ketahui, maka kamu tidak akan makan lemaknya.
Oh ni binatang ni tuan-tuan. Kalau binatang tu tak tahu kata dia nak mati, maknanya tuan-tuan, dia kalau boleh dia tak mau mati. Sebab apa? Dia takut. Ya, saat hakikat kematian itu. Bahkan disebut dalam satu riwayat cerita tentang seorang Arab Badawi. Arab Badawi tuan-tuan sekalian sangat terkenal dengan orang yang berada dalam pendalaman dan mereka tidak ada ilmu. Dan mereka tidak mempunyai akhlak, apa dia orang panggil apa? Kelembutan akhlak. Ni Arab Badawi ni biasa. Sebab mereka duduk dalam masyarakat mereka. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok dalam beberapa hadis-hadis Nabi SAW, kadang-kadang soalan-soalan yang ditanya oleh Arab Badawi, A'rabi. Kalau disebut dalam hadis A'rabi, maka kita tahu Arab Badawi dah tu. Ada satu hadis tuan-tuan sekalian, soalan yang ditanya kepada Nabi ni orang Arab Badawi tanya. Orang Arab Badawi ni kadang-kadang soalan-soalan macam tu bagus juga. Orang panggil apa? Soalan-soalan. Masa kita ni soalan-soalan tak cerdik. Soalan-soalan tak. Tapi kadang-kadang bila soalan dia tanya secara direct. Kita ada orang Melayu ni, dia nak tanya, dia nak pergi tu. Tapi dia kona hadapi, kona. Kita hang nak tanya apa sebenarnya? Kan? Ini Arab Badawi ni dia tak kira dah tu. Dia kata nak tanya, dia nak jawapan, dia tanya soalan direct terus. Tuan-tuan, satu hari Arab Badawi A'rabi dia tanya, dia jumpa Nabi. Orang Arab Badawi ni dia bukan tahu nak guna bahasa apa yang baik dan sebagainya. Dia tanya terus, Rasulullah di Islam, kita ya Rasulullah, dalam syurga esok ada tak unta? Dia tanya unta. Ada tak unta? Sebab aku suka unta, kata dia. Aku suka unta. Nabi kata, soalan itu, Nabi kata, soalan itu kamu jangan tanya pasal unta. Dalam syurga esok, apa yang memperoleh nikmat kepada semua hamba, kamu akan dapat kecapinya. Maknanya apa tuan-tuan? Hang nak unta ke, hang nak rebau ke, hang nak apa ke, apa yang kamu dapat menikmati dalam syurga, kamu akan dapatnya. Dah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Ini kadang-kadang soalan-soalan tanya Arab Badawi, kadang-kadang dia simple. Begitu juga ada beberapa orang sahabat Nabi tanya. Direct terus. Dia pun tanya, ya Rasulullah, apakah amalan yang boleh menyebabkan kami dekat dengan syurga dan jauh daripada neraka? Habis orang panggil soalan tu soalan jami' mana? Soalan jami' mana? Soalan penting tu. Apa amalan boleh masuk dalam syurga, dekatkan kami dengan syurga dan jauh daripada neraka? Ada hadis. Antara tuan-tuan sekalian, syahadah dulu. Syahadah dulu. Hak tu nombor satu. Kalau hak tu pun kita gagal memalai i'tiqad dan kepercayaan yang salah, maka susah. Kata Asy-Syaikh Hasan Imam Al-Banna dalam Usul 20, dia sebut bahawa bagaimana kita nak bertemu dengan Allah dengan membawa benda-benda khurafat, bid'ah dan kepercayaan batil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini Hasan Al-Banna kata, kita nak pergi jumpa Allah ni, nak pergi jumpa Allah, nak bertemu dengan Allah. Dalam masa yang sama kita bawa habis bakui-bakui bid'ah, bakui khurafat, benda-benda yang kepercayaan batil bertemu dengan Allah. Nak jumpa lagu mana? Muslimin mukminin yang dirahmati oleh. Baik, kembali kepada perbahasan ini. Arab Badawi ni tuan-tuan sekalian, dia mengelilingi untanya yang telah mati. Dia belah unta. Dan kita tahu bahawa pelakuan ataupun selalunya Arab Badawi ni dia punya kerja dia mengembala. Selain daripada unta, kambing dan sebagainya, satu hari dia tengok unta yang dia sayang, yang dia suka, tuan-tuan sekalian, unta tu mati. Ni kata tu. Dan dia memuji unta-unta, dia muji unta tersebut sambil berfikir apa yang berlaku kepada untanya itu. Maknanya jadi kalau kita tahu kalau dia mati tu memang matilah. Nampak lagu nak itu kita orang cerdik. Ni Arab Badawi ni tak ada ilmu. Dia kata, unta mati. Kan? Dia kemudian berkata, mengapa kamu tidak bangun? Unta yang dia sayang, unta yang dia cinta, dia suka dekat unta. Ni cerita pasal Arab Badawi ni. Ni bukan cerita kita orang ni. Siapakah yang menahan gerakanmu? Dia tanya, siapakah yang akan membangkitmu? Akhirnya orang Arab Badawi itu meninggalkan untanya yang telah mati. Dia amat hairan memikirkan keadaan unta itu.
Yang awalnya elok, sihat, dia jaga bagi makan, tiba-tiba mati unta tu. Soalan-soalan yang dia tanya, tuan-tuan, walaupun kita tahu bahawa lah dia mati, dia maksudnya memang mati lah. Tapi soalan-soalan yang ditanya ini, tuan-tuan, soalan ini penting. Yang pertama, siapa yang menahan gerakanmu? Tuan-tuan, siapa yang menahan gerakan? Siapa yang bagi mati ni? Tidak lain dan tidak bukan Allah yang Azza wa Jalla. Allah. Nah, siapa yang akan bangkit kamu? Yang ni bangkit balik ni, nak bagi hidup balik unta ni? Selain tidak lain tidak bukan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua soalan-soalan supaya kita ni jentik akal kita dan beri peringatan dalam hidup kita. Hidup dan mati ini hanyalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga terdapat dalam satu syair. Ya, ni dia tentu saja ada orang yang dia ni suka sungguh dia memuja pemimpin dan tokoh. Ya, sehingga kan tuan-tuan sekalian, mereka ni seolah macam tak percaya kalau tokoh tu mati. Ya, tu dia tuan-tuan, dia kata dak, dia hadir dalam mimpi. Ada tuan-tuan. Di Malaysia ni pun ada. Punyalah sanjung kepada seorang tokoh tu. Dia kata tak mati, dia hanya bersembunyi. Padahal mata kepala kita nampak dah kena tanam dalam kubur. Dia kata dak, tak mati, tak mati. Dia kata bersembunyi, dia kata istirahat, dia datang dalam majlis kita. La haula wala quwwata illa billah. Ini tak faham hakikat kematian. Ya, yang ini telah berlaku disebut oleh Al-Imam Qurtubi. Seorang penyair dia menyairkan, ya, apabila mereka melihat seorang perwira gagah mati di hadapan mereka. Dia ni gagah, so kalau masuk dalam medan perang memang dia kuatlah, gagahlah, hebat ni. Ya, dan apabila dia meninggal dunia, dia mati. Terdapat dalam satu syair yang bermaksud tanda kematian sudah menjemputnya. Ya, gagah macam mana pun akhirnya Allah ambil nyawa dia. Terbujur dia dengan tangan terbentang dan mulut terenganga. Itu dia. Terbujur dia dengan baju besi dan senjata ampuh yang masih terpegang erat. Tu yang kata bahawa gagah sangat tu. Ya, sebab tu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kita sombong di atas kekuatan kita. Jangan kita sombong, tuan-tuan. Islam tak ajak begitu. Kita nak belajar untuk mempertahankan diri, itu penting. Ya, untuk mempertahankan. Tapi ingat, jangan sampai sombong. Ya, jangan kita sombong di atas kemampuan dan kudrat yang Allah bagi kepada kita. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah, ini dicatat dalam syair ni. Hebat macam mana pun seorang pahlawan, akhirnya baju besi yang dia pakai itu dan juga senjata yang ampuh itu masih lagi dia duk pegang, tapi dia tersembam mati. Dah. Terbujur dia bagaikan seorang mangsa besar. Tidak mahu lagi dia mendengar semboyan panggilan perang. Orang panggil dia perang pun tak boleh dah. Tak mampu dah dia. Ya, untuk bangun. Tidak mahu lagi dia mendengar semua panggilan perang. Bahkan tidak peduli lagi dia dengan panggilan agung para raja. Keperkasaannya dan kepahlawanannya sudah berlalu kerana tali maut yang sudah bertenggek di atas kepalanya. Tak ada. Yang hang rasa hebat sangat tu, tak ada. Jago ke, perkasa ke, bila hang mati, habis semua hal tu. Itu dia tuan-tuan. Apa gerangan yang berlaku pada dirimu, wahai pahlawan? Keperkasaanmu sudah hilang. Bahkan kamu tidak dapat bercakap lagi. Berita ini bukan berita pengkhabaran di tempat ini. Kita masih sahaja tidak peduli dan seakan-akan tidak pernah tahu. Tidak, tuan-tuan sekalian. Ni syair ni untuk kita banyak. Imam Qurtubi rahimahullah, dia bermasuk syair ni untuk menggambarkan bahawa hebat macam mana pun kita, kuat macam mana pun kita, akhirnya mati kita. Hak tu Imam Qurtubi pesan kat kita. Sebab tu kalau kita tengok dalam konteks kita dekat dunia ni, tuan-tuan sekalian, kadang-kadang tuan-tuan, jawatan dia besar. Dia boleh beli orang. Kalau dia bersalah, dia boleh beli hakim. Dia boleh bayar pada peguam-peguam yang handal. Bila masuk dalam kod mahkamah, dia punya lawyer dia tu cerdik, boleh kilah dia punya ni, dia boleh menang. Dia ada duit, dia boleh buat, dia boleh beli orang. Ya, tapi ingat, apabila Allah ambil nyawa dia, tak ada dah tu. Habis dah. Ya, segala apa yang dia dambakan itu sudah tidak ada. Maka ini disebut, ya,
dalam Imam Qurtubi rahimahullah, dia bermain dalam satu lagi bab, iaitu kesempatan bertaubat untuk memohon keredaan Allah SWT. Imam Qurtubi bermain satu lagi subtopik ini, ya, yang membicarakan tentang maksud istib'ad, ya, isti'tab, minta maaf, isti'tab, ya, iaitu adalah memohon keredaan daripada Allah. Hak ni dia tuan-tuan. Bila kita tahu bahawa hakikat kematian ini, siapapun kita dekat muka bumi Allah ni, Allah akan ambil nyawa kita. Ada satu syariat yang agama ajak kat kita bahawa betapa pentingnya nilai isti'tab itu, ataupun memohon keredaan dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Qurtubi rahimahullah, keredaan hanya diperoleh dengan bertaubat serta tidak mengulangi perbuatan dosa. Ayo dah tuan-tuan, tak ada dah cara lain dah. Ya, nak dapat rahmat daripada Allah, keredaan daripada Allah, mesti melalui jalan isti'tab ini. Mesti melalui jalan memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dalam satu riwayat yang lain, riwayat Imam Tirmizi dan Ibn Majah, ya, Nabi pernah pesan kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika mana ada seorang lelaki syab wa huwa bil maut, Nabi menziarahi seorang pemuda yang pada waktu itu Allah nak ambil nyawa dia. Lelaki ni kata apa? Ya Rasul, Nabi tanya dulu. Nabi tanya, soalannya ialah, bagaimana keadaan kamu? Lelaki ni kata, ya Rasulullah, pada saat ini aku mengharapkan rahmat daripada Allah, dan pada saat ini aku teringat dosa-dosa lamaku. Kata lelaki ni kat Nabi. Tu waktu nak mati tuan-tuan, dia teringat dosa waktu dia muda dulu, dosa waktu dia berserabut, dosa waktu dia jahiliah dulu. Dia teringat waktu nak mati tu, dan pada waktu itu dia mengharapkan rahmat dan keampunan pada Allah. Nabi kata apa? La yajma'ani, tidak akan berkumpul dua benda ini. Pertama, al-khawf, yang kedua ar-raja. Ya, hamba Allah kena ada dua benda ini. Al-khawf, takut pada Allah. Takut pada Allah. Bila takut pada Allah, kita tak akan buat benda-benda yang melanggar perintah Allah. Pertama. Yang kedua, ar-raja, yakni pengharapan pada Allah. Ada orang tuan-tuan sekalian, dia yakin dia ahli ilmu, dia kaki mengaji, dia kaki masjid, ya, dia ada ilmu yang tinggi, ya, dia tak ada ar-raja. Dia kata tak apa dah kot, aku okey dah kot. Kira aku pegawai-pegawai aku pun pergi masjid dah ni, kira okey dah kot. Belum tentu tuan-tuan, belum tentu. Sebab tu Nabi kata la yajma'ani, dua benda ni. Al-khawf kena ada, yang kedua ar-raja, sentiasa mengharapkan penerimaan amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kena ada. Ar-raja. Tuan-tuan sekalian, ar-raja kena ada. Dan ini pada disebut nak mengharapkan dan nak mendapat perkara tersebut mesti ada isti'tab, dan ini disebut dalam dan ucapan Al-Jauhari mengatakan bahawa isti'tab maknanya memohon keredaan Allah seperti mana ucapan. Ini ucapan. Orang panggil apa? Lafaznya. Aku memohon keredaannya ya Allah, dan dia pun meredaiku. Maknanya, ya Allah, kau ampunlah dosaku ya Allah, mudah-mudahan kau redai aku ya Allah. Itu ucapan isti'tab. Ya, itu ucapan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ucapannya. Ya, dan ini mensandarkan Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Fussilat ayat 24, fa ay yasbiru fannaru mathwal lahum wa ay yasta'tibu fama hum minal mu'tabin. Yang bermaksud, meskipun mereka bersabar atas azab neraka, maka nerakalah tempat tinggal mereka. Ya, dan jika mereka minta kasihan, maka mereka itu tidak termasuk orang yang layak dikasihinya. Nah, maknanya tuan-tuan sekalian, bila dah bertemu dengan Allah, baru dia menyesal, baru dia bertaubat, baru dia nak kembali kepada Allah pada waktu tidak ada nilai walaupun sedikit. Sebab tu peluang dan ruang yang Allah berikan kepada kita ini, sebenarnya tuan-tuan sekalian, Allah berikan kepada kita untuk apa? Untuk kita kembali kehidupan kita, niat kita, fikiran kita, langkah kita, gerakan kita ini, supaya gerakan yang di bawah rahmat Allah
Subhanahu wa ta'ala. Lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha nuzulan min 'indillah wa ma 'indallahi khairul lil abrar. Shadaqallahul 'azim. Surah Ali Imran ayat 198, yang bermaksud akan tetapi orang yang bertakwa kepada Tuhannya disediakan untuk mereka syurga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Rabbahum lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Nah, Allah bagi nikmat syurga-syurga yang mengalir. Tuan-tuan, para ulama tafsir apabila menafsirkan ayat, kenapa Allah mengumpamakan apabila sebut tentang syurga, maka syurga itu seumpama seperti sungai-sungai yang mengalir. Kenapa Nabi Allah SWT buat umpama begitu? Analogi begitu, supaya kata ulama tafsir mengatakan bahawa selalunya orang yang nak mendapat ketenangan, mereka akan mencari tempat-tempat seumpama ini. Betul tak tuan-tuan? Nah, tu saya duk tengok je, tengok lah pun cukup dah. Bila kerajaan bagi untuk kita rentah negeri, rentah daerah, boleh pergi dah tempat-tempat perkenan. Tapi tengok tu kan, tempat yang terjun, tempat ada yang penuh. Alah ni mungkin bahaya sikit. No, kau belah Selangor tu, kau belah Batang Kali tu. Kau belah Batang Kali, kalau aku baru dulu Selangor tu, belah banyak yang terjun. Penuh kan tu, bila habis fikir. Sebab apa? Orang nak cari ketenangan, tak pergi duduk kat bandar tu dengan penuh, dengan serabut dan sebagainya. Maka Allah sebut dalam Quran, syurga esok begitulah keadaannya, yakni menggambarkan bahawa ketenangan, khalidina fiha nuzulan min indillah, tempat tinggal daripada Allah, wa ma indallah, dan apa yang ada di sisi Allah adalah lebih baik bagi orang yang berbakti. Ya, khairul lil abrar, orang yang melakukan kebaikan, itu maksudnya. Muslimin, mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya takat tu dulu perkongsian tazkirah kita pada pagi ini. InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita akan meneruskan tuan-tuan sekalian, ya, membaca kitab At-Tazkirah kalangan Al-Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala. Dan pada bab yang akan datang tuan-tuan, kita akan masuk, iaitu bincangkan tentang boleh ataupun tidak untuk kita memohon kematian kerana bimbang tentang murtad. Tidak tuan-tuan, Imam Qurtubi dia buat perbahasan ini supaya kita memahami tentang perbahasan tentang persoalan ini dikilkan oleh Imam Qurtubi rahimahullah. Saya setakat itu dulu, aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.